Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah masuk topik yang ke-9. Topik yang ke-9 iaitu kaedah perundangan Islam siri yang pertama. Jadi kita akan tengok antara topik yang kita akan bincang, insya-Allah kita akan tengok itu qawaid fiqhiyah, qawaid fiqhiyah dan perundangan Islam itu sendiri. Lepas tu kita tengok sejarah penulisan qawaid fiqhiyah dalam Islam, qawaid fiqhiyah dalam sejarah dalam Islam. Lepas tu insya-Allah untuk siri kedua kita akan tengok semulalah contoh-contoh penjelasan kaedah fiqhiyah, qawaid fiqhiyah. Contoh-contoh dia itu dalam siri yang kedua lah. Okey, kita tengok tiga pengertian qawaid, pengertian fiqhiyah dan pengertian qawaid fiqhiyah insya-Allah. Okey, untuk kaedah fiqh, qawaid fiqhiyah adalah peraturan perundangan Islam. Secara umum kita bercerita tentang perundangan Islam ni. Perundangan Islam secara umumnya telah melalui pelbagai peringkat yang bermula daripada zaman Rasulullah SAW seperti yang kita tahu sehinggalah pada zaman kita ni. Ada berapa ribu tahun dah, 1400 lebih dah. Ada sebahagiannya menegak dan ada sebahagiannya mendatar. Itu biasalah asal garam. Dari segi perjuangan, prinsip ialah suatu sistem berasaskan wahyu ilahi yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini biasa menjadi dalil kita. Namun demikian, ini tidak bermakna pengalaman dan pemikiran manusia tiada peranan. Bukan kata kita menggunakan sumber ini saja, jadi akan tu saja. Bukan macam tu ya. Dalam perundangan itu Islam itu sendiri, hukum Allah SWT itu sendiri diambil daripada kitab dan sunnah Nabi SAW. Amat berkait rapat dengan suasana dan budaya manusia. Kalau kita tengok pada asbabun nuzul Quran tu pun, penurunan Quran pun dia tengok pada perkembangan yang berlaku pada zaman Rasulullah. Pada itu tak terus ketok berumur sekali dah. 30 juzuk sudah. Rubuh para sahabat lah. Ada. Tapi Quran tu diturun bersesuaian dengan keadaan yang berlaku, lepas tu diturunkan sehinggalah Rasulullah wafat lah. Jadi ada perkara yang asas secara dasarnya, dan ada juga perkara yang cabang yang dipanggil furuk. Furuk ni biasalah berlaku secara membalah dah. Masalah khilafiyah pun membalah ramai. Tapi bila orang dah belajar syariah ni dia tahu lah perkara furuk ni perkara biasa lah, berlaku setiap zaman berlaku. Bila fiqh Islam telah menjadi satu bidang ilmu yang tersendiri, maka disiplin ilmu ini telah berkembang dan membentuk berbagai disiplin ilmu lain yang digabungkan dengan perkataan fiqh itu sendiri. Sebab kita sekarang pengajaran fiqh banyak. Fiqh amalat biasalah, fiqh perbankan, keuangan, perubatan pun ada sekarang. Covid apa semua ni ada dia punya kaedah-kaedah dia sendirilah. Hal ini dilakukan oleh para fuqaha bagi memperincikan setiap bidang ilmu yang berkaitan dengan bidang ilmu ini. Ini Islam begitu berkembang sekali. Antara cabang ilmu ilmu ini, bidang ilmu seperti usul fiqh, usul fiqh, qawaid fiqhiyah, fiqh al-usrah, fiqh al-daulah, fiqh al-syiar, fiqh al-qada wa al-murafa'at, fiqh al-mu'amalat, fiqh jinayah, fiqh siyasah, fiqh siyasah politik lah, siyasah syariah dan politik ya. Ibadat dan lain-lain cabang lah. Banyak sekali pada masa ini lah. Sebut tadi perbuatan apa semua. Seperti yang kita sedia maklum, masalah cabang dalam syariat Islam sangatlah banyak. Perkara ini akan terus berkembang dari masa ke semasa dengan perkembangan manusia itu sendiri, kehidupan manusia. Sesuai dengan perkembangan tamadun dan peradaban manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, masalah dalam cabaran baru ini perlu dikaji dan diberi penyelesaiannya berdasarkan kehendak syariat Islam. Sebab tu para ulama, para fuqaha dia selalu bergabung dengan orang yang ada kepakaran dalam bidang tu lah. Macam sekarang lah kita tengok fatwa, macam Covid lah, Covid ni. Jadi ulama jumpa dengan para ketua pakar virus apa semua. Mereka ada di dalam majlis fatwa memberi pandangan mereka tentang ni. Jadi lepas itu para mufti pula lah yang mengeluarkan fatwa. Maknanya mereka ni bergabung bergabung. Antara cara penyelesaian adalah dengan merujuk masalah cabang lain yang mempunyai persamaan jika ada lah sifat dan hukumnya. Selepas itu rujuk pula hukum yang berbentuk menyeluruh atas asas. Ini macam kias, hukum kias yang boleh tengok gitu ya. Hukum asas ataupun menyeluruh ini dinamakan sebagai kaedah perundangan fiqh Islam ataupun dalam bahasa Arab yang disebut qawaid fiqhiyah. Perbahasan ini akan membincangkan qawaid fiqhiyahnya atau kaedah perundangan fiqh Islam yang digunakan oleh para mujtahid dalam menentukan sesuatu hukum. Qawaid fiqhiyah atau kaedah fiqh ini ialah cabang ilmu yang membincangkan prinsip ataupun kaedah yang digunakan dalam perundangan Islam.
Secara umumnya, kaedah dan prinsip ini disusun oleh para fuqaha bagi menentukan kumpulan hukum yang telah sedia ada untuk dimasukkan ke dalam kaedah tertentu bagi memudahkan kefahaman dan amalan. Pada masa yang sama, ia menjadi asas penting dan sumber utama penyelesaian kepada perkara yang belum ada penentuan hukumnya sebelum ini. Kalau tengok dalam bidang ni banyak macam-macam bidang lah. Okey, pengertian qawaid. Ia adalah perlu untuk kita menyebut tentang definisi bagi kaedah ini. Qawaid fikih adalah ungkapan yang terdiri daripada dua perkataan. Qawaid satu, fikih satu. Kalau qawaid fikih, al-fiqhiyah. Hal itu adalah baik untuk kita melihat satu persatu makna kalimah ini. Okey, al-qawaid. Al-qawaid sebenarnya adalah kata jamak yang berasal daripada mufradnya kaidah. Kaidah bahasa Melayu dah, kaedah. Yang berarti asas atau sesuatu yang sabit atau tetap. Menurut para fuqaha, asas tersebut mungkin sesuatu yang dapat dilihat, isi maksudnya dilihat, seperti asas kepada sebuah bangunan. Kadang-kadang asas tersebut sesuatu yang bersifat maknawi seperti asas agama. Maknawi, iaitu keimanan seseorang pada agamanya. Oleh itu dalam Al-Quran ada perkataan dalam Al-Quran. Kita tengok. Dia ambil daripada ayat ni ya. Ada surah Al-Baqarah ayat ke-127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Biasa kita baca doa ni lah. Okey, dan ketika wa idz yarfa'u, dia tinggalkan Ibrahimul qawa'id. Ni Ibrahim ya. Ada Allah Ibrahim. Al-qawa'id. Ini perkataan ini ambil dari Al-Quran. Al-qawa'id maksudnya dasar pada pembinaan minal bait. Maksudnya kita tahu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dia membina Kaabah. Jadi perkataan al-qawa'id ini dasar. Dasar memberi buat tapak tu. Tapak Kaabah tu. Jadi perkataan ini ambil dari sini lah. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman قد مكر الذين من قبلهم فأتاه الله بنيانهم من القواعد. هذا perkataan qawaid. Okey, فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Okey, sampai sini pada sesungguhnya makara, ia telah membuat tipu daya alladzina, orang-orang yang dari sebelum mereka, fa'atahu Allahu bunyanahum, maka ia telah hancurkan, Allah telah menghancurkan bangunan-bangunan mereka dari dasarnya. Al-qawa'id, perkataan ni ya. Qawa'id ni. Dari ia telah roboh atas mereka, atas mereka lah. Okay, jadi kita nak ambil sini adalah perkataan al-qawa'id. Al-qawa'id ya. Itu asas dia ya. Hal itu secara umumnya ahli ilmu dan para fuqaha bersetuju bahawa yang dimaksudkan dengan qawa'id ialah asas. Yang terdirinya sesuatu. Terdirinya sesuatu. Okey, Imam Zarqashi menyebut dalam kitabnya Al-Muthur fi Al-Qawaid berkenaan ta'rif qawaid. Kita tengok dapat pandangan fuqaha yang lain. Yang mengambil takrifan daripada Imam Al-Subki dan Imam Al-Athar. Imam Subki misalnya, dia kata apa dia? Sesungguhnya Al-Qaidah ialah qadiyah yang universal, diketahui daripadanya pelbagai hukum yang terhasil daripada pecahan-pecahan yang pelbagai. Maksudnya ialah Al-Qawaid ialah qadaya yang universal, terhasil di bawahnya pelbagai pecahan yang diketahui hukum hakamnya berdasarkan kaedah-kaedah tersebut. Seterusnya Al-Jurjani pula mendefinisikan Al-Qawaid itu sebagai kaedah qadiyah, ialah qadiyah yang menyeluruh, yang diterapkan atau terpakai ke atas keseluruhan pecahan-pecahan. Okey, seterusnya kita tengok manakala Abu Al-Baqar mendefinisikan qawaid sebagai kaedah kuliah yang merangkumi pelbagai ahkam pecahan hukum yang disebut furu'. Menurutnya qawaid ini akan menghimpunkan pelbagai ilmu furu' daripada bahagiannya yang pelbagai. Oleh itu beliau menegaskan iaitu Abu Al-Baqar yang menegaskan bahawa al-qawaid bererti kaedah yang menyeluruh yang terpakai ke atas juz'iyat kathirah atau pecahan yang banyak. Difahami sesuatu hukum daripadanya. Abu Al-Baqar juga menerangkan seterusnya menyebut bahawa sebahagian kaedah ini tidak memerlukan topik yang khusus seperti kaedah yakin tidak akan hilang dengan syak yang timbul. Manakala sebahagian daripada kaedah ini perlu diletakkan di bawah tajuk yang khusus seperti kaedah contohnya kaedah setiap kafarah ada terhasil daripada maksiat. Oleh itu mesti disegerakan. Okey, menurut sejarah hukum Islam, Ali An-Nadawi dinukilkan
Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dia mengemukakan dua takrifan. Itu hukum syarak bagi sebahagian besar kes yang melaluinya boleh diketahui hukum yang termasuk di bawah pecahannya. Dan asas yang kedua ialah asas fiqh yang menyeluruh meliputi hukum yang disyariatkan secara umum terdiri pada berbilang-bilang bab hukum kes yang termasuk di bawah tajuknya. Okey, seterusnya pengertian fiqhiyah pula. Perkataan fiqhiyah ni ambil dari mana? Fiqhiyah. Tengok. Daripada surah An-Nisa, surah An-Nisa, fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Okey, maka mengapa orang-orang itu haula'i al-qaum, ni qaum, qaum la yakadu, kaum tidak mereka hampir yafqahuna haditha, mereka memahami kata-kata perkataan. Ini perkataan yafqahu, fiqh faqah. Perkataan faqah ni dasar perkataan ni, bahasa Arab ni biasalah. Dan dia kata dasar faqah fiqh. Perkataan fiqhiyah dari sini. Ya, berarti maka apakah yang menyebabkan kaum itu hampir-hampir tidak memahami perkataan, yakni nasihat dan pengajaran yang diberikan oleh para nabi, para rasul. Susah sangat nak faham tak? Ada pun susah nak faham. Sebab agama ni, rukun iman ni mudah sangat nak faham. Dia memang mengikuti, kita kata, fitrah seorang manusia, tetapi mereka ni keras hati, mereka tak boleh memahami. Mereka tengok para rasul ni lekeh bagi mereka. Ini masalahnya. Mereka tak nak beriman kerana mereka sombong sebenarnya. Ada yang bawa alasan agama nenek moyang mereka dan macam-macam lah. Kefahaman mereka. Okey, seterusnya yang kedua, surah Al-A'raf ayat ke-179, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Baca sekat ni kita ambil perkataan ni je ni. Mereka memahami, mereka tidak memahami. Faqafha fiqhiyah di sini perkataan ni. Dan sesungguhnya telah jadikan untuk neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia, bagi mereka hati-hati tidak memahami. Tidak memahami apa yang disampaikan. Bukan mereka tak faham, mereka menyekat diri mereka untuk memahami. Mereka sombong, mereka hati Okey, seterusnya kita tengok lagi dari segi istilah, ulama memberikan takrifan berkenaan maksud fiqh. Antaranya adalah takrifan yang diberikan oleh Imam Syafi'i sendiri, yang disebutkan oleh Abdul Al-Wahhab Khalaf dalam bukunya. Dia kata, Syafi'i kata, al-fiqh ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum. Al-fiqh ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syarak yang bersifat amali yang diambil daripada dalil-dalilnya yang terperinci. Termasuk al-fiqh. Imam Al-Juwayni pula menyebut bahawa maksud al-fiqh itu sendiri ialah satu ilmu yang membicarakan tentang hukum hakam taklif. Hukum hakam taklif yang membicarakan hukum-hukum hakam taklif. Fiqh ini maksudnya pemahaman. Manakala Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqh seperti yang berikut. Fiqh ialah ilmu yang membicarakan tentang seorang muslim berkenaan hak-haknya dan kewajipan-kewajipan. Kata Imam Abu Hanifah. Manakala Imam Al-Qasyani pula menakrifkan fiqh seperti fiqh ialah satu cabang ilmu yang memperkatakan tentang hukum halal dan haram, serta cabang ilmu yang mengupas persoalan syariat dan hukum hakam. Ini Az-Zuhaili itu Wahbah Az-Zuhaili. Oleh itu berdasarkan takrifan fuqaha seperti yang dinyatakan tadi, yang dinyatakan tadi, apalah kita simpulkan secara umumnya yang dimaksudkan al-fiqh ialah satu cabang ilmu yang memperkatakan berkenaan dengan hak dan kewajipan ke atas seorang mukallaf yang terkandung dalam hukum taklif berkenaan halal dan haram yang diistinbatkan daripadanya dalil yang terperinci. Itu maksud al-fiqh. Seterusnya kita tengok pengertian al-qawaid al-fiqhiyah. Dua sekali. Okey, tak apa, ini kita kemudian. Okey, jadi pengertian al-qawaid al-fiqhiyah, jika kita meninjau perbahasan fuqaha berkenaan mafhum atau pengertian kepada kaedah fiqh ni atau disebut sebagai qawaid fiqhiyah, maka kita akan bertemu dengan pelbagai takrifan yang dikemukakan oleh para ulama kita. Para ulama kita dia suka menulis buku apa semua dah, menulis kitab. Jadi macam-macam pandangan ada. Antaranya ialah Syekh Muhammad Uthman Shibir. Menulis bukunya yang bertajuk Al-Qawaid Al-Kulliyah
huwa al-dawabit al-fiqhiyah, yang membawa takrifan yang dinukilkan daripada fuqaha dan Islam tentang takrifan kepada istilah qawaid fiqhiyah. Antara takrifan dia ialah antaranya ialah al-qawaid al-fiqhiyah ialah dasar fiqh yang bersifat menyeluruh yang ditulis menggunakan tulisan yang ringkas dan bersifat perundangan yang mengandungi hukum hakam syariah secara umum pada perkara yang termasuk di bawah tajuk-tajuk perbahasannya. Itu maksud qawaid fiqhiyah, itu dasar fiqh ya. Dia guna perkataan ringkas saja. Ini antara pandangan Syekh Mustafa Al-Zarqawi, terkenal sejarah Islam ya. Seterusnya Syekh Al-Hamwi pula mendefinisikan qawaid fiqhiyah seperti berikut. Dia kata qawaid fiqhiyah ni ialah hukum yang bersifat kebanyakan. Hukum yang bersifat kebanyakan dan bukan keseluruhan, yang diterapkan ke atas kebanyakan pecahannya bagi mengetahui hukum hakamnya. Ini yang menyatakan oleh Syekh Al-Hamwi, iaitu hukum yang bersifat kebanyakan dan bukan keseluruhan. Seterusnya Syekh Muhammad Ar-Ruki perlu mendefinisikan qawaid fiqhiyah ini seperti berikut. Katanya ialah hukum yang bersifat menyeluruh, yang disandarkan pada dalil syarak yang ditulis secara ringkas tetapi menyeluruh dan padat. Muhakkamah yang diterapkan ke atas keseluruhan pecahannya secara kebanyakannya. Manakala Syekh Ali An-Nadawi pula menyebut tentang takrif qawaid al-fiqhiyah ni, maksudnya ialah ia adalah hukum syarak pada kebanyakan daripada qadiyah yang diketahui daripadanya hukum hakam yang termasuk di bawahnya. Banyak sejarah Islam pandangan mereka. Seterusnya Syekh Muhammad Abdul Ghaffar Asy-Syarif mendefinisikan qawaid al-fiqhiyah ini sebagai qadiyah syarak yang menyeluruh bersifat amali. Jadi hukum asas syarak yang menyeluruh inilah yang disebut qawaid fiqhiyah. Kita bincang ya. Melalui bukunya qawaid fiqhiyah ini boleh diguna pakai dalam pelbagai bidang dan disiplin ilmu. Sebab itu tengok qawaid ini banyak bukan dalam perundangan saja, dalam bidang lain pun dia masuk juga. Hatta dalam bidang komik pun ada juga. Beliau menjelaskan bahawa kaedah perundangan Islam inilah, tapi kita di sini kita bicara tentang perundangan lah, yang berbentuk menyeluruh atau asas yang terkandung dalamnya banyak cabang yang bertaburan. Dari kaedah ini ia boleh memudahkan para ulama untuk menyelesaikan pelbagai persoalan fiqh yang timbul. Secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa kaedah fiqh ini merupakan satu pernyataan yang ringkas dan padat bersifat perundangan yang mengandungi asas penting bagi pelbagai perbahasan dalam fiqh Islam. Sekarang macam-macam masalah ada lah. Para mufti, para ulama kita dulu nak jawab susah harap. Sebab dia melibatkan bukan bidang kepakaran mereka kadang-kadang. Sebab kita isu COVID ni, orang yang tidak ada kepakaran pun bercakap juga. Kadang-kadang kita rasa malu lah. Orang ialah dia ada pendidikan agama, tapi dia tidak mahir kepakaran dalam bidang virus, dalam bidang dia panggil perebakan, dia panggil jangkitan dari segi perubatan virus ni macam mana, mereka tidak ada kepakaran. Mereka ialah ada secara asas yang dalam dalam sejarah-sejarah Islam berlaku ada, tapi mereka cuba juga nak cakap. Jadi bila kita baca tu kita agak malu lah. Dia menggunakan nama Islam tengok dia macam Tok Guru, macam orang di apa Jombor apa semua. Jadi kita tak boleh lah. Sebab kita dah ada pihak yang berkenaan, kita ada majlis fatwa kita, hormati bidang mereka. Kita ada pihak yang berkuasa. Seterusnya kita tengok sejarah penulisan qawaid fiqhiyah dalam Islam. Kita lihat sejarah penulisan kaedah-kaedah fiqh ini, maka kita akan dapati bahawa sumbangan besar dalam penulisan ini diberi oleh ulama kebanyakannya mazhab Hanafi. Kenapa? Allah A'lam lah. Antaranya orang tengok mazhab Hanafi ni dia duduk di Baghdad. Di Baghdad ni di Iraq masa itu. Di Baghdad ni dia kalau kita tengok sejarah Islam, kota Baghdad ni antara kota yang menjadi tumpuan dunia pada masa itu. Dia maju berbanding tempat lain, Baghdad paling maju sekali. Dengan pelbagai kemajuan dunia berada di situ. Sebab tu kita tengok mazhab Hanafi ni dia agak, bukan kata ke depan dia berbanding dengan mazhab lain, bukan. Tapi dia itulah sejarahnya. Sejarah. Sebab tu kita dalam bidang muamalat pun banyak ambil pandangan daripada mazhab Hanafi. Namun begitu ada juga ulama daripada mazhab lain secara aktif menulis buku ni. Kita tidak sangkalah maknanya ada. Ulama daripada mazhab lain pun ada, bukan tak ada. Kita cakap tadi ramai. Maknanya lain pun ada juga. Dalam ini Syekh Muhammad Azam menyebut tentang panjang lebar tentang qawaid al-fiqhiyah. Antara kitabnya berjudul Qawaid al-Fiqhiyah Dirasat Amaliyah Tahdiliyah. Dia menegaskan bahawa penulisan qawaid al-fiqhiyah tidak berlaku secara serentak dan sekaligus.
Namun penulisan ini berlaku secara berperingkat daripada zaman perkembangan dia. Itu fik itu sendiri. Beliau menambah lagi bahawa orang yang pertama menulis tentang qawaid fikih ialah faqih pada mazhab Hanafi, iaitu Imam Abu Tahir Ad-Dayasi yang telah menulis terbanyak 70 kaedah fiqh. Banyak itu dia. Satu lagi kena tengok juga perkembangan Islam pada zaman Khalifah Harun al-Rashid. Itu antara zaman kegemilangan Islam tu, ilmu dunia menjadi center, Baghdad menjadi center ilmu dunia. Sebab tu kita tengok, kalau tengok antara ulama yang masyhur ialah Abu Yusuf. Abu Yusuf, dia mazhab Hanafi. Dia antara pakar yang menggubal perundangan Islam secara sistematik, antaranya lah Syafi'i, mazhab macam ada, Al-Mawardi ada. Lagi kebanyakannya hidup pada zaman itulah zaman Abbasiyah. Seterusnya beliau menambah lagi bahawa orang yang pertama menulis tentang qawaid al-fiqh ialah mazhab Hanafi tadi, Imam Abu Tahir Ad-Dayasi, menulis 17 kaedah fiqh. 5 kaedah fiqh yang terkenal yang ditulis oleh dia adalah kaedah umum bi maqasidiha. Insya-Allah kita akan tengok 5 kaedah yang terkenal, 5 kaedah. Kemudian datang pula ulama terkenal juga daripada mazhab Hanafi, iaitu Abu Hasan Al-Kharqi, yang dikatakan menghasilkan 37 kaedah fiqh. Seterusnya Abu Zaid Abdullah Ad-Dabusi, juga faqih dalam mazhab Hanafi. Itu kata tadi tu. Dia menulis tentang qawaid al-fiqhiyah dalam bukunya yang amat terkenal, iaitu Ta'sis An-Nazar. Ini di antara kita kata fuqaha ataupun ulama yang menulis qawaid al-fiqhiyah. Selanjutnya Ibnu Nujaym, juga faqih dalam mazhab Hanafi, menulis tentang qawaid al-fiqhiyah, menulis bukunya yang terkenal Al-Bahr Ar-Ra'i Syarh Kaz. Ini panjang pula ya. Ataupun Syarah Al-Manar fi Al-Usul. Dia juga menulis kitabnya yang terkenal Al-Asbah wa An-Nazai, dan menulis sebanyak 25 kaedah fiqh. Ini di antara. Seorang lagi yang terkenal yang faqih dalam mazhab Hanafi, iaitu Muhammad Abu Sa'id Al-Khadrami. Ini semua ni ulama daripada mazhab Hanafi lah. Kemudian adalah majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, yang para fuqaha yang menulis kitab ini masukkan 99 kaedah fiqh yang diambil daripada tulisan ulama yang pelbagai. Ini juga dasarnya ditulis berasaskan mazhab Hanafi juga. Kitab majalah Al-Ahkam fil Adliyah yang kata tadi 99 tadi, mazhab Hanafi juga. Okey, kita tengok sikit nama-nama besar yang yang kita kata sumbangan besar dalam sejarah penulisan al-qawaid al-fiqhiyah ni. Yang pertama ialah kita ambil 20 kalau kira banyak, tapi kita ambil 20 lah. Antaranya ialah Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam, terkenal yang hidup pada 660 Hijrah. Dia menulis kitab berjudul Qawaid Al-Ahkam fi Masalih Al-Atnam. Banyaklah kitab dia ni. Ini yang termasuk dalam kaedah tadi lah. Yang kedua ialah Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi, yang hidup pada 676 Hijrah. Dia pun ada tulis berkenaan qawaid al-fiqhiyah yang berjudul kitab dia Al-Usul wa Al-Dawabit. Seterusnya Ahmad Ibn Idris Al-Qarafi, yang hidup pada tahun 684 Hijrah. Ada juga banyak ni lah. Abu Abdullah Muhammad Ibn Umar, yang terkenal dengan panggilan Ibn Al-Wakil, pernah menulis berkenaan kitab qawaid al-fiqhiyah, hidup pada tahun 716 Hijrah. Dan ramai lagi dah, saya di sini ada ramai sangat. Jadi itu di antara peringkat awal lah. Dan yang terakhir yang hidup pada kita kata pada tahun 800 lah. Antaranya ialah Syihabuddin Ahmad Ibn Muhammad Al-Maqdisi, lebih dikenali dengan gelaran Ibn Al-Hami. Ia hidup pada tahun 815 Hijrah. Dan akhir sekali Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hashni, yang hidup pada tahun 829 Hijrah. Di antara sarjana-sarjana yang menulis kitab berkenaan dengan qawaid al-fiqhiyah. Seterusnya kita melihat perbezaan antara kaedah fiqh dengan kaedah usul. Kaedah fiqh dengan kaedah usul. Tapi seperti yang kita sebutkan sebelum ini, kaedah adalah satu bentuk penulisan sifat menyeluruh, disandarkan pada dalil syarak yang ditulis secara ringkas tetapi universal. Kata yang padat tapi dia kita kata boleh mempunyai maksud yang universal, tepat, yang diterapkan ke atas keseluruhan pecahannya yang pelbagai. Kaedah ini akan digunakan oleh para mujtahid dalam mengeluarkan hukum kepada pelbagai masalah yang timbul. Kaedah ini ada sebahagiannya disebut kaedah fiqh
dan ada sebahagiannya disebut kaedah usul. Bagaimana kita dapat bezakan antara dua kaedah fiqh dan usul ini? Kita nak tengok apa perbezaan di antara fiqh dengan usul. Dalam hal ini, sejarah hukum Islam Syekh Muhammad Az-Zuhaili menyebut dalam kitabnya An-Nazariyah Al-Fiqhiyah bahawa yang dikatakan qawaid al-usuliyah adalah sejenis kaedah yang dicipta oleh para fuqaha Islam bagi tujuan mengistinbatkan atau mengijtihadkan al-istinbat wal ijtihad. Syekh Az-Zuhaili seterusnya menyebut bahawa qawaid usuliyah yang dibukukan awal sebelum pembukaan qawaid fiqhiyah menegaskan bahawa orang yang pertama membukukan qawaid usuliyah ialah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita ni, dia di antara orang yang pertama sekali membukukan, dia katalah menulis lah. Tapi Imam Syafi'i tak menulis, anak murid dia lah maknanya. Yang pertama membukukan qawaid usuliyah. Dan kitab ini memang sahurah Ar-Risalah. Syekh Muhammad Az-Zuhaili menyebut secara ringkas bahawa qawaid usuliyah ini dikhususkan kepada para mujtahid yang menggunakannya ketika menistinbatkan atau mengeluarkan hukum fiqh di samping memahami realiti semasa serta masalah semasa yang baru terhasil, iaitu mustajidat. Tahu wakil keadaan masa lah. Macam Kifawi lah. Kenapa dijarakkan solat tu dia? Itu tengok bergantung kepada kepakaran. Dia tengok macam jakitan dia. Jarak dia macam mana. Semua tu dia ada kajian dia. Manakala qawaid fiqhiyah adalah dikhususkan kepada faqih, pengajar atau mufti orang awam yang biasanya akan bertanya kepada mereka untuk mengetahui sesuatu hukum. Dalam cabang fiqh yang tertentu, pada waktu itu qawaid fiqhiyah ini akan dijadikan sandaran tanpa perlu melihat pada setiap furu' dalam bidang fiqh yang pelbagai itu. Tengok banyaklah. Jadi bila ada kaedah asas macam ni, jadi mudah bagi mufti ataupun kita kata para ulama ni untuk mengeluarkan fatwa ijtihad kepada orang awam terutamanya yang menghadapi masalah hukum semula. Okey, panah pula rasa. Okey, jadi qawaid fiqhiyah adalah khusus pada faqih tadi ya. Antara perbezaannya lagi yang disebut oleh Syekh Az-Zuhaili, yang qawaid usuliyah bersifat umum ya. Qawaid usuliyah bersifat umum dan menyeluruh, seperti qawaid usuliyah yang bersifat tetap. Oleh itu menurutnya qawaid usuliyah tetap dan tidak akan ada sebarang perubahan. Sementara katanya lagi, qawaid fiqhiyah pula meskipun umum dan menyeluruh, namun terdapat padanya pelbagai pengecualian. Ada banyak pengecualian. Yang pengecualian ini akhirnya akan membentuk kaedah yang tersendiri. Kita panggil qawaid mustaqillah ataupun kaedah cabang, qawaid furu'iyah. Dia ada lagi ya. Walaupun nampak macam umum gitu. Jadi qawaid fiqhiyah menurut Syekh Wahbah Dr. Zuhaili ni dikatakan tetap. Tidak tetap qawaid fiqhiyah menurut Dr. Wahbah Zuhaili dia tidak tetap. Tetapi kaedah ini berubah dengan perubahan hukum yang berlaku disebabkan oleh sesuatu uruf, maslahah atau mansub az-zariyah dan sebagainya. Adapun qawaid usuliyah menurut Syekh Muhammad Az-Zuhaili, maka ia tetap dan tidak akan sekali-kali berubah. Beza sikitlah. Manakala Imam Syihabuddin Al-Qarafi seperti yang dipetik oleh menyebut dalam tulisannya kaedah-kaedah fiqh dalam perundangan Islam, menurut Al-Qarafi, kaedah usuliyah lazimnya merupakan kaedah hukum yang terbit daripada perkataan Arab yang khusus, dan apa-apa yang ditujukan oleh perkataan tersebut seperti nasab pembatalan dan tarjih, iaitu darjat kekuatan, untuk dijadikan sandaran hukum ataupun lafaz perintah bagi wajib dan tegahan nahi bagi haram. Manakala kaedah fiqh bersifat menyeluruh, banyak, lebih luas, meliputi rahsia dan hikmah syarak. Syekh Umar Ibn Salah ketika menjelaskan perbezaan antara kaedah usuliyah dan kaedah fiqhiyah berkata bahawa perbezaan yang paling ketara ialah kaedah usuliyah perbincangannya adalah berkenaan sumber hukum, dengan sumber hukum dan hukum serta cara untuk mengeluarkan hukum tersebut. Misalnya kaedah usuliyah yang berbunyi al-amru al-wujud yang bererti suruhan bermakna perintah, atau kaedah usuliyah yang berbunyi al-nahi al-tahrim bererti tegahan, pengharaman dan sebagainya. Jadi sedangkan kaedah fiqhiyah menurut Syekh Umar Salah ini pula sering kali perbincangan berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu sendiri.
Beliau beri contoh fiqh berbunyi al-umur bi maqasidihah, yang bererti sesuatu perkara berdasarkan niat. Kata kaedah fiqh berbunyi al-masyaqqah tajlibu at-taysir, yang bererti kesusahan diberi kelonggaran. Ini ada kaedah-kaedah, insyaAllah kita akan tengok pada siri yang seterusnya. Hal ini adalah sebahagian daripada perbezaan antara kaedah fiqh dengan kaedah usul. Sampai itu terdapat juga perbezaan lain seperti yang telah dihuraikan oleh para ulama, para sarjana dan para pengkaji. Kepada kaedah fiqh dan pengkaji, kaedah usul yang boleh ditemui dalam penulisan mereka yang banyak itu. Jadi rasa itulah untuk siri yang pertama ini, insyaAllah kita boleh menghayati tentang kaedah perundangan Islam, terutamanya fiqh, qawaid fiqhiyah tadi. InsyaAllah kita bersama lagi pada siri yang kedua nanti untuk kita menguasai lagi contoh-contoh kaedah fiqhiyah dan penjelasannya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.